Kan, what you give, You get back. kan, even you get more. Kan, bukannya you get back semata-mata, kita akan dapat lebih lagi daripada apa yang kita bagi. Tapi janganlah kita terlalu mengharap seorang isteri bila buat apa-apa harap suami untuk reply, untuk balas balik, nak suami untuk buat balik. Kadang-kadang suami tak akan buat. Lama-lama stres. Kan pada awal perkahwinan kan macam tu, punya ini true colour dia. Akhirnya buat satu harap satu, akhirnya stres, gaduh. Tapi bila dah kahwin lama-lama, 30 tahun, 40 tahun, dah tahu dah suami, malah buat pun dah malas dah fikir apa-apa. Abah dia bila anak dah besar-besar, abah kamu tu, mak, dia dah faham dah suami dia pun dah tak harap dah apa-apa, tapi mereka still jadi happy family. Sebab mereka buat tanpa perlu fikir apa dapat. Sebegitu juga sebagai rakyat, sebagai orang negara Malaysia, kadang-kadang kita fikir terlalu sibuk untuk fikir, oh saya buat sesuatu kerana sesuatu, buat sesuatu kerana sesuatu. Takut akhirnya kita tak menghargai kemerdekaan. So begitulah juga dalam kehidupan kita, apa sahaja di jalan raya, dalam rumah, dalam jabatan, organisasi, kita jadi staff, kalau asyik harap buat je kerana nak bonus, buat je kerana nak KPI, risau kita berkira-kira dalam nak buat baik. Maka sebab itu, hindari perkataan ataupun perasaan buat sesuatu kerana inginkan sesuatu. Jangan. Sebab takut kita berkira-kira, takut hilang keikhlasan, takut rasa tidak dihargai, dan akhirnya kita akan tertekan. Sebab kita asyik fikir hak kita. Orang Ansar dia tak fikir hak, dia fikir peranan. So insyaAllah kita yakin kita sentiasa jadi orang yang berperanan, sentiasa fikir memberi, bukan asyik fikir apa yang kita dapat, fikir apa yang kita boleh beri. Itu karakter orang Ansar. Nombor 3, karakter orang Ansar Allah sebut dalam ayat 9 suratul Hasyr, iaitu yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka akan utamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sangat-sangat memerlukan. Okey, ini kemuncak, ini paling hebat. Kita hari ni boleh tolong orang, Azwan. Betul. Pian, kita boleh tolong orang, tapi kita masih ada banyak baki. Kadang kita tolong dan kadang kita tak terjejas. Itu normal kan? Kita keluar duit daripada wallet, dalam wallet ada banyak lagi, dalam akaun tak payah cakap lah. Kan? Tak pernah lagi kita keluar semua akaun semua bagi orang, tak ada. Kan? Kereta bagi semua, saya tak ada kereta, tak apa. Mungkin mustahil nak buat. Tapi perkara ini telah dibuktikan oleh jiwa merdeka orang Ansar dan juga Muhajirin. Mereka sanggup beri apa yang mereka ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq beri seluruh harta, sehingga Nabi pula risau, apa yang tinggal untuk kamu dan keluargamu ya Abu Bakar? Cukuplah aku ada Allah dan Rasul. Kan? Maknanya bagi itu semua. Maknanya mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sangat-sangat memerlukan. So walaupun Nabi Khassasah ni dia lebih utama daripada orang yang sedekah tapi masih ada balance. Itu bagus. Wa atal mala ala hubbih. Kan, kita bagi harta apa yang kita suka, tapi kita masih ada baki. Itu pun dah baik dah. Tapi yang ini, walaupun Nabi Khassasah ni dia boleh bagi sampai dia tak ada apa-apa. Oh, itu luar biasa. Kita letih ni. Sepatutnya balik rumah rehat. Nak baring ke, tiba-tiba anak nak makan, suami nak makan, buang letih. Itu khassasah tu. Sedangkan boleh je, tak bang, kejap lagi abang bagi saya tidur dulu. Boleh je. Betul tak betul? Kan suami dah letih bekerja ni, tapi bila tengok expenses tak cukup, ada benda yang nak kena bayar, kebetulan anak-anak perlu ni, jadi suami buat kerja lain pula. Dia khassasah, dia perlu untuk rehat, dia perlu ada duduk rumah, perlu ada family time. Tiba-tiba bos panggil untuk pergi company, ada benda urgent yang kena siapkan. So dia perlu family, dia perlu masa, dia perlu rehat, tapi buang keperluan itu, berikan peranan. Itu khassasah, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. So ini orang Ansar yang jiwa merdeka, pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Kalau mereka fikir pasal personal interest, kepentingan peribadi, dah lama dah mereka jadi kola putih, dah lama mereka jadi apa orang kata pengkhianat negara, mengikut British. Ada kan pengkhianat tu yang demi kepentingan, akhirnya mereka dapat habuan dunia. Akhirnya mereka merosakkan bangsa, merosakkan tanah air sendiri. Tapi ada yang sanggup susah. Yang mereka fikir bukan untuk diri sendiri, dia fikir untuk generasi yang akan datang, tanah Melayu. Mereka sanggup susah, mereka sanggup mati, mengorbankan jiwa dan raga. Ini dipanggil khassasah. Meninggalkan dan memberi apa yang mereka ada, mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Mereka sanggup terkorban demi kepentingan orang-orang generasi yang akan datang. So ini Muhajirin Ansar, dan ini juga dibuktikan oleh pejuang-pejuang negara tanah air kita. Kita dapat kemerdekaan 63 tahun, kita dapat hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pembukaan kota Mekah, sebab ada jiwa-jiwa yang macam ni. Allah sebut wa may yuqashuha nafsi, siapa yang boleh buang sifat penting diri, fa ulaikaumul muflihun. So jiwa merdeka akan menjadikan kita orang yang berjaya. So siapa yang penting diri, siapa yang masih fikir apa yang aku dapat, lantaklah orang lain tak dapat, tak apa, asalkan aku dapat, orang ni tak berjaya. Kita akan tengok jiwa-jiwa orang yang berjaya. Kita tengok orang-orang yang berjaya dalam hidup. Berjaya ni jangan nampak pada kekayaan je. Sebab ramai yang kaya dalam keadaan tekan orang lain, buat rasuah ataupun
benda-benda yang mazmumah masih lagi, itu belum merdeka. Sebab merdeka ni kena buang sifat mazmumah, kena keluar daripada maksiat. Sebab ramai nampak macam berjaya dari sudut harta, dari sudut jawatan, tapi di sebalik itu ada banyak benda-benda mazmumah yang masih dibuat. Itu belum merdeka. Merdeka ni dibahagia, keluar daripada mazmumah, keluar daripada maksiat, dan berjaya dalam erti kata mereka boleh membahagia untuk diri sendiri, juga membahagiakan orang lain. Mereka lah orang yang betul-betul berjaya.